Assalamualaikum. Jadi hari ni kita masuk bab sistem pembiakan manusia, biologi tingkatan 4, 15.1. Okey, sistem pembiakan manusia. Apa tujuan pembiakan ni? Pembiakan ni tujuan dia adalah untuk meneruskan kewujudan spesies ataupun teruskan kemandirian spesies. Pembiakan dia ada seks ataupun aseks, saya rasa semua tahu. Cuma kalau untuk pembiakan seks, dia mesti melibatkan gamet jantan dengan gamet betina. Dan mesti ada persenyawaan gamet jantan dengan gamet betina tu untuk menghasilkan individu baharu. Okay. Jadi yang first kali kita nak kenal sistem pembiakan manusia dulu. So kita akan pergi satu persatu. Okey, yang ni adalah sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan ni ada berapa bahagian kena ingat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je bahagian. Okey, bahagian pertama yang paling penting uterus. Uterus ni bahasa lain dia adalah rahim. Okey, rahim. So uterus ni apa? Dia ni segitiga ni. Segitiga ni. Dia adalah organ yang berdinding tebal serta berotot dan dilapisi oleh tisu endometrium, bermukus dan kaya dengan salur darah. Okey, maksudnya dia ada endometrium. Ni dinding ni, uterus ni dilapisi oleh dinding endometrium. Okey, dinding endometrium. Lepas tu nanti bila ada persenyawaan berlaku, so, contoh sperma dengan ovum bersatu, dia membentuk zygote. Lepas tu dia akan berkembang menjadi embrio. So, embrio tu akan menempel. Menempel kat mana? Menempel dekat dalam dinding endometrium ni. Macam yang warna merah ni. Okey. Tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. So, tisu endometrium ni dia membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. So, yang kedua adalah tube falopio. Tube falopio ni adalah ini, salur ni. Okey, dia adalah tempat pertemuan antara ovum dengan sperma. Dia saluran berotot nipis. Bahagian dinding dalam dia ada cilium. Tindakan cilium dan peristalsis membantu menggerakkan usit sekunda atau embrio ke uterus. Okey, maksud dia, ini kamu punya tube falopio, dia ada cilium. Cilium ni macam bulu-bulu halus ni kat dalam dia. So, bulu-bulu halus ni yang sedikit demi sedikit menolak usit sekunda ataupun ovum lah. Dia menolak usit sekunda atau embrio bergerak. Sebab embrio ni, usit sekunda ni, embrio ni dua-dua tak ada kaki. So, nak gerakkan dia kena tolak lah. Siapa yang tolak dia? Cilium ni. Dan juga tindakan peristalsis oleh tube falopio. Okay? Tahu peristalsis kan? Google. Okay, next. Ovari. Ini ovari. Ovari ni macam kilang lah. Kilang penghasilan gamet betina. Gamet betina maksudnya sel pembiakan betina lah. Iaitu kilang untuk hasilkan ovum lah. Ovum atau istilah kilang menghasilkan ovum atau gamet betina, dan kilang untuk menghasilkan hormon seks perempuan iaitu estrogen dengan progesteron. Jadi ingat, ovari hasilkan estrogen dan progesteron dan juga hasilkan ovum. Okay, next, faraj. So, faraj, ini bahagian faraj ni. Okay, faraj ni kalau bahasa Inggeris tu orang sebut vagina lah, vagina. Okey, saluran masuk sperma serta laluan keluar haid dan kelahiran anak. Maksudnya kalau sperma masuk, dia akan masuk kat sini lah. Okey, jadi faham ya. So, uterus atas faraj lah. Macam ni, uterus ni atas faraj. Ini faraj. Okey, dan cervix. Cervix ni dia ibarat macam orang panggil leher rahim lah. Ini rahim. Okey, so ini adalah cervix. Saya warnakan warna purple. Ini cervix. Cervix ni adalah bukaan sempit uterus yang merembeskan mucus untuk membantu sperma berenang. Maksudnya bila sperma tu berenang, dia mesti ada medium untuk dia berenang.
tempat untuk dia berenang. Kalau kita berenang kat air kan. So bila sperma tu nak berenang jauh, nak pergi tuyuk falopio, nak jumpa dengan ovum, dia perlukan bendalin untuk dia berenang. Dan bendalin ni, mucus ni dihasilkan oleh cervix. Okay, next. Kita pergi pada sistem pembiakan lelaki. So yang first sekali yang paling penting inilah testis ni. Testis ni adalah kilang untuk buat sperma. Dia terdapat dalam pundi skrotum, menghasilkan sperma atau gamet jantan dan hormon seks lelaki iaitu testosteron. Bila dia dihasilkan, sperma dihasilkan, dia akan bergerak melalui satu salur. Salur ni kita panggil dia ductus sperma. Ductus sperma. Sperma disalurkan melalui ductus sperma atau nama lain dia vas deferens. Okey. So bila dia lalu ke vas deferens tu, dia nak keluar, dia nak jalan jauh sampai ke tiuk falopio, dia mesti perlukan nutrien. Jadi siapa yang bagi nutrien pada sperma yang bergerak tu lah? Jawapan dia adalah vesicle semen ni. Yang saya warnakan purple ni, vesicle semen. So dia keluar, dia lalu vas deferens atau ductus sperma ni, dia jumpa dengan vesicle semen, dia dapatlah nutrien daripada vesicle semen. Lepas tu dia akan jumpa pula kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah merembes bendalin membantu pergerakan sperma. Dia rembes bendalin supaya sperma mudah bergerak. So sperma pun akan keluar melalui uretra. Uretra ni salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing daripada badan. Okay. Dan last sekali, organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan salur darah memancupkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan atau hubungan seks. Okey, senang. Okey, gametogenesis. Gameto bermaksud gamet. Saya pembiarkanlah. Genesis maksudnya penghasilan. So, penghasilan gamet lah senang cerita. Gametogenesis ni penghasilan gamet. So, penghasilan gamet ni ada dia punya proses dia. Proses dia berlaku dalam gonad. Gonad ni adalah tempat penghasilan gamet lelaki dan gamet perempuan. Okey, tempat penghasilan dia. So kalau gonad bagi sperma adalah testis, kalau gonad bagi ovum adalah ovari. Okey, senang je. Gametogenesis menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Haploid ni maksud dia ada satu set kromosom sahaja. Kalau kita tahu bahawa individu lengkap, dia ada 2 set kromosom. Diploid lah, 2N. Maksudnya dalam sel dia ni, dia ada 2N kromosom. 2 set kromosom. Maksudnya kromosom kita ada 23 kan. Maksudnya kromosom 1 ada NN, ada 2N, ada sepasang. Kromosom 2 ada sepasang. Kromosom 3 ada sepasang. Maksudnya kromosom yang berlainan tu ada sepasang. Itu kromosom 2N, diploid. Tapi untuk gamet dia N. N maksudnya dia setiap kromosom, jenis kromosom tu ada satu je, tak ada pasangan. Kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3 sampailah kromosom ke-23. Dia bawa separuh saja set kromosom. Dari separuh saja set kromosom. Maksudnya kalau individu lengkap 46 kromosom, tapi gamet dia 23 kromosom. Sperma bawa N kromosom. Lepas tu ovum bawa N kromosom. Jadi bila bercantum, membentuk zygote tu, dia akan N tambah N, dia akan jadi 2N. Dia akan jadi individu baru yang lengkap balik. Okey, faham ya? So gamet mesti haploid N. So spermatogenesis adalah proses penghasilan sperma. Berlaku kat mana? Tubul seminiferous. Mana tubul seminiferous? Okey, boleh tengok Kita tahu tadi umum bahawa pembentukan sperma kat testis. Tapi dalam testis tu ada satu struktur nama dia tubul seminiferous. Jadi pembuatan testis tu adalah dalam tubul seminiferous. Ini tubul seminiferous ni. Tubul seminiferous. Ini tubul seminiferous. Okey, jadi dalam ni lah dia buat sperma. Setiap tubul seminiferous terdiri daripada sel germa primordium. Sel germa primordium ni adalah sel yang belum membeza lagi. Macam sel induk lah, sel induk yang belum membeza. Dia belum jadi apa-apa lagi. Dia sel yang belum jadi apa-apa lagi. Dia belum membeza.
Lepas tu bila sel germa primordium ni bersedia nak jadi sperma, dia akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Sel setoli yang terdapat pada dinding tubul seminiferus membekalkan nutrien sepanjang proses spermatogenesis ni. Sperma diangkut dari tubul seminiferus ke epididymis dan disalurkan keluar melalui ductus sperma. Okey, boleh tengoklah sini. Ini tubul seminiferus, ini epididymis. Lepas tu dia keluar daripada tubul, dia pergi epididymis. Lepas tu last sekali dia pun keluar melalui ductus sperma dan dia keluarlah. Proses ni dirangsang oleh FSH dan testosteron. FSH ni daripada mana? Daripada pituitary. Pituitary hasilkan FSH, dia hantar ke testis. Testosteron pula dihasilkan oleh testis lah. Proses ni juga dibantu oleh LH. LH ni pun daripada pituitary. LH ni merangsang rembesan testosteron di testis. Ni tubul seminiferus dan dia zoomkan tubul tu, dia zoom kat sini. So setiap tubul seminiferus ni dalam dia macam ni. So boleh tengok kat sini dia mula dengan sel germa primordium ni asal. Lepas tu dia pun berkembang jadi spermatogonium. Lepas tu jadilah spermatosit primer. Ni secara ringkas lah ya. Lepas tu jadi spermatosit sekunda. Dan last sekali barulah dia jadi spermatid dengan sperma. Maksudnya daripada asalnya daripada germa primordium. Sel germa primordium yang belum membahagi ni, dia nak jadi sperma, apa dia buat? Dia membahagi secara mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogonium yang diploid. Memang asalnya dia diploid lah sebelum dia jadi haploid. So sel germa primordium ni 2N. Okey, boleh tengok contoh pembahagian dia. Dia buat mitosis dapat 2. Lepas tu yang ni buat lagi dapat 2 macam tu. Ni sel germa primordium. Mitosis berulang kali dapatlah banyak spermatogonium. Sel germa ni mitosis dapatlah spermatogonium 2N. Spermatogonium ni berkembang, maksudnya daripada macam ni dia berkembang jadi macam ni, kembang menjadi spermatosit primer, 2N. Okey, kembang jadi spermatosit primer. Lepas tu barulah berlakunya meiosis untuk fasa kematangan ni lah. Spermatosit primer mengalami meiosis 1. So daripada 2N ni dia pun jadilah N, jadi N. Okey. Jadi haploid, menjadilah spermatosit sekunda. Kemudian menjalani meiosis 2. Okey. Jadilah haploid, menjadi spermatid. Dan spermatid ni mengalami pembezaan, dapatlah sperma. Dan sperma ni semuanya haploid. Satu kali pembahagian dia akan dapat 4 sperma. Okey, clear Kemudian kita akan pergi ke oogenesis. Untuk oogenesis ni adalah pembentukan oosit sekunda atau gamet betina. Kita panggil gamet betina ni oosit sekunda lah. Nanti kita terangkan. Dia hanya akan jadi ovum selepas persenyawaan berlaku. Okey, seterusnya tengok dia berlaku dalam ovari. Berbeza dengan spermatogenesis, oogenesis bermula dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Maksudnya bila seorang ibu tu dia mengandungkan fetus, mengandungkan bayi itulah fetus tu. Jadi dalam fetus lagi oogenesis ni dah berlaku. Bila baby tu perempuan lah kan. Oogenesis akan berlaku dari dalam fetus lagi. So sebelum dia lahir, sel germa primordium yang diploid ni dia akan mengalami mitosis, dia akan menjadi oogonium dan berkembang menjadi oosit primer. So bila jadi oosit primer ni dia menjalani meiosis tapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Maksudnya meiosis 1 dia ni tak lengkap tau. Dia mengalami meiosis tapi meiosis 1 dia ni sampai profasa 1 sahaja. Profasa 1 sahaja semasa dia dalam menjadi fetus lah. Okey.
Jadi benda tu dia akan berhenti dekat profasa 1. Dan kenapa dia panggil usid primer? Sebabnya macam ni. Dalam ni adalah usid. Lapisan kat luar dia ni kita panggil lapisan folikel. Okey. Bila lapisan folikel ni, lapisan ni dipanggil folikel primer. So dalam ni kita panggil usid primer. Jadi kita panggil benda ni dalam satu istilah usid primer lah. Usid primer, folikel primer. Macam tu. Kalau folikel sekunder, dalam dia usid sekunder. Macam tu Selepas dia balik, dia haid. Pada haid, meiosis 1 tadi yang berhenti dekat fasa 1 ni, dia lengkapkan meiosis 2. Maksudnya, dia buatlah metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Macam mana dia lengkapkan? Meiosis 1 dia lengkapkan, cara dia, usid primer tadi, dia akan menjalani meiosis 1 tadi, yang tinggal baki dia tadi. Selepas fasa 1, metafasa, anafasa, telofasa, dia akan jadi jasad kutub pertama dengan usid sekunder. Jasad kutub ni maksudnya dia sel, dia macam usid juga, tapi dia lebih kecil dan dia tidak boleh disenyawakan lah. Macam dia tidak berguna lah. Lepas tu pada waktu ni bila sebut usid sekunder, jadi folikel yang mengelilingi dia adalah folikel sekunder. Okey. Dalam dia usid sekunder, luar dia folikel sekunder. So, jasad kutub pertama ni dia akan melalui meiosis kedua, lengkap, dan jadilah jasad kutub. 2 jasad kutub haploid. Dan 3 jasad kutub ni dia akan merosot. Dia tak macam sperma. Kalau sperma tadi sekali pembahagian dapat 4 sperma dan semuanya berguna. Okey, kita teruskan yang sebelah sini Okey, so usid sekunder ni, yang haploid ni lah yang akan menjadi ovum nanti. So usid sekunder ini dia berada dalam ovari lah. Ovari. So folikel tadi mula-mula folikel primer, dalam tu usid primer. Lepas tu dia jadi folikel sekunder, dalam ni usid sekunder. Okey. Lepas tu folikel sekunder ni dia menjadi matang. Folikel sekunder ni jadi matang. Dia pun menjadi folikel graft. Ini ni, folikel graft. Dalam dia masih lagi usid sekunder. So, lepas tu ovari akan lepaskan usid sekunder ni keluar. Ovari akan lepaskan usid sekunder ni keluar. Sebab memang dia selepas dia haid, memang setiap bulan usid sekunder akan dibebaskan. Yang kita sebut ovum tu, inilah usid sekunder akan dibebaskan setiap bulan selepas akil balik, selepas haid. Okey. So bila usid sekunder dibebaskan, dia akan duduk dekat tube falopio ni menunggu untuk disenyawakan. So bila berlakunya ovulasi iaitu pembebasan usid sekunder daripada ovari, macam yang cikgu cakap tadi, proses ni disebut ovulasi, pembebasan usid sekunder dari ovari ke tube falopio. Okey. Jadi usid sekunder ni akan tunggu. Usid sekunder ni akan tunggu persenyawaan. Jika ada sperma datang, maka usid sekunder tadi dia akan melengkapkan meiosis 2 dia. Kalau yang untuk jasad kutub ni, meiosis dia lengkap. Meiosis dia lengkap. Tapi untuk usid sekunder ni, dia buat meiosis 2 separuh sampai metafasa 2 sahaja. Dan meiosis 2 ni dilengkapkan hanya apabila berlaku persenyawaan. Bila berlaku persenyawaan, okey, meiosis 2 dilengkapkan, usid sekunder ni akan jadi ovum dan dia akan membentuk satu lagi jasad kutub dan jasad kutub ni akan merosot. Okey, next. Okey, boleh nampak gambar ni. Okey, nampak? Ni folikel primer, folikel sekunder, folikel graft. Lepas tu ovulasi berlaku. Lepas tu dia akan tunggu sampai sperma datang, barulah dia lengkapkan meiosis 2 dia. Meiosis 2 dia terhenti dekat metafasa 2. Lepas tu yang folikel tadi akan jadi corpus luteum. Okay, simple je. Jika berlaku persenyawaan, corpus luteum akan terus berkembang dan merembeskan estrogen dan progesteron. Kalau tak ada persenyawaan, corpus luteum dan usid sekunder merosot lalu disingkirkan bersama haid. Okey.
struktur sperma dan folikel graf. Sperma ada kepala, bahagian tengah ekor. Kepala mengandungi nukleus, manakala bahagian tengah mengandungi banyak mitokondrian untuk tenaga sperma bergerak ke tiub falopio. Ini dah tahu dah kot. Tengoklah. Usus sekunder, satu sel besar yang dikelilingi oleh selaput jeli dan sel folikel. Keseluruhan usus sekunder dan sel folikel membentuk folikel graf. Okey. Perbezaan dia ni boleh baca sendiri kot. Spermatogenesis kat testis, oogenesis kat ovari semua. Spermatogonium diploid menghasilkan 4 sperma, tapi oogonium diploid hanya menghasilkan satu je usus sekunder yang haploid. Okey, dan 3 jasad kutub yang tak fungsi, yang tak ada fungsi. Sperma lebih kecil, usus sekunder lebih besar. Selepas maisis 1 bla bla bla, ini baca. Maisis lengkap, maisis 2 dilengkapkan hanya apabila persenyawaan berlaku. Yang ni boleh baca sendiri Okey, itu saja.